Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. InsyaAllah kita baca dulu doa pada muka surat 2, 3. Muka masing-masing ada? Surat apa? 2 2. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ada buku kitab boleh tengoklah, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yadayya kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa ka'inun fi 'ilmika aw qad kana. Uqaddimu ilaika baina yaday dhalika kulli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahzatin abada adada ni'amillahi wa afdalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa rada'ih wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahik warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajik ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfazhu 'alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaih ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min zulumatil wahm waftah lana abwaba rahmatik wanshur 'alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarji'ul amru kulluh ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi waf'al kadzalika bi ahbabi abadan warzuqna kamala futuhil 'arifin wal fiqh fid din ma'a kamalil ikhlasi wa sidqi wal yaqin wal 'afiyati wal ghina wan nasri wal hifz wan naf'i wal intifa' wa khairatid darain wa 'ulumil awwalin wal akhirin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan puan-puan yang sudi meluangkan masa pada pagi ini untuk sama-sama kita menyambung ni apa benda ni nama Daurah Marhaban ya Ramadan. Daurah Marhaban ya Ramadan. Marhaban Ramadan kitab ni lah. Kitab fik puasa menurut mazhab Imam Syafi'i. Hasil daripada guru pengarang kitab ni Syed Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi al-Husaini. Beliau ambil
nota-notanya daripada Al-Allamah Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid Ba'alawi hafizahumullah ta'ala. Okey. Oh, saya jawab salam dulu . Waalaikumsalam warahmatullahi. Daripada Puan Siti Hajar, Puan Faridah, Ustazah Zaimah, masya-Allah. Jauh tu kan. Kemudian Ustazah Zaimah, Naimah, masya-Allah. Kamisah. Kemudian Puan Elvira, Puan Nurhayati, Puan Zuraida, Puan Muhamisha, jauh juga ni. Puan Nurizitah, Puan Siti Mahawa, masya-Allah. Jadi hari ini insya-Allah kita sambung pada muka surat 23. Betul kan? 23. Muka surat 23. Yang terakhir Ustaz Fahmi, Ustaz Salahuddin, Ahmad Salahuddin hafizahullah taala. Baca sampai pada faedah kelima tu. Jadi kita akan sambung pada hukum berpuasa. Jadi sebelum daripada muka surat 23 sampailah kepada faedah kelima tu cerita tentang belum masuk hukum-hukum lagi lah. Kalau ikut kata Ustaz Salahuddin, baru cerita pasal keistimewaan Ramadan, persediaan Ramadan, keistimewaan puasa, banyak pada motivasi, kan. Yang terakhir ni sini persediaan menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kalau ambil faedah 5 tu boleh tengok dalam hadis yang muka surat 19 tu. Itu satu dalil. Kalau nak datang Ramadan ni kena buat persediaan. Dia tak boleh masuk Ramadan tu terkejut macam tu. Tak boleh. Tak sepatutnya begitu. Jadi orang yang kalau dia sempat masuk bulan Sya'ban ke bulan Rejab ke, dia dah kena buat persediaan untuk bulan Ramadan. Kita belajar daripada ulama dia 6 bulan sebelum datang Ramadan tu dah kuat munajat, dah banyak puasa, banyak baca Quran. Dia punya azam nak khatam Quran tu bukan masuk Ramadan. Sebelum Ramadan tu dah ada azam nak khatam Quran. Dan kebanyakan ulama tu sebelum Ramadan tu dah khatam Quran berkali-kali. Bila masuk Ramadan tu tak tahulah yang dah ke berapa kali. Sebab orang ulama, kita nak sambut sesuatu yang besar, persediaan pun kena besar juga. Persediaan pun kena besar. Jadi tanda kita bergembira dengan satu tarikh, kita buat persediaan sebelum. Dan tanda kita bergembira dengan satu tarikh tu, kita membesar-besarkan tarikh tu. Faham tak saya? Kita tak sampai lagi. Dulu sambut birthday kan. Birthday dulu sambut belum sampai tarikh tu, tapi dia punya happy tu lain macam dah kan. Macam budak-budak kecil tu, ingat tak apa akan jadi bulan depan? Lambat lagi, tapi dia duk ulang-ulang kan, sebab dia nak besarkan tarikh tu. Belum sampai tarikh tu dah buat persiapan baju nak pakai, sebulan lagi tapi baju tu dah pilih. Itu samalah Ramadan tu macam tu. Sebab Ramadan ni hadiah daripada Allah. Ada orang yang sehari sebelum datang Ramadan meninggal, tak sempat masuk. Bila tak sempat masuk tu ada kekurangan. Masuk kekurangan apa? Orang lain dapat kelebihan faedah Ramadan, orang yang meninggal sebelum tu tak dapat. Keistimewaan Ramadan. Ulama kata siapa meninggal sebelum Ramadan dengan orang yang meninggal lepas Ramadan tu, dia punya darjat dia jauh. Sebab orang masuk Ramadan, dia punya amal dia dah berganda-ganda pahala banyak. Nanti kalau ada akhirat, dua orang kawan, seorang meninggal sebelum Ramadan, seorang meninggal selepas Ramadan tu, kalau dekat dunia sama sebelum Ramadan sama taraf, tapi seorang ni meninggal lepas Ramadan, seorang meninggal sebelum Ramadan, nanti dua darjat. Jauh beza. Jadi tu kena syukur kalau sempat masuk Ramadan. Dan memang ulama suruh kita doa banyak, ya Allah panjangkan umur saya sampai masuk Ramadan. Kita bernafas masuk panjang umur masa Sya'ban, belum tentu sampai Ramadan tu, jadi kena minta. Jangan confident sangat. Kan? Ini kalau hidup bulan Sya'ban insya-Allah lah masuk Ramadan. Itu santai sangat tu. Kena sungguh, ya Allah panjangkan umur. Tanda kita sungguh tu kan doa tu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban kan. Sekarang Sya'ban lah.
Wa balighna Ramadan, kan? Sampaikan saya bulan Ramadan. Maksud panjangkan umur saya. Macam tu. Boleh. Yang terakhir tu, nombor 1 sampai nombor 5 tu kena hafal lah, 2 point tu. Ni habis buku ni boleh buat exam ni. Tanda betul-betul ni. Exam saja. Level awal ni. Itu dah exam ni, nak exam lagi. Exam. Kita kalau tak ada ujian, hidup santai sangat. Tu masalah dia tu. Dah tak, anak saya tu dengar tak ada UPSR. Oh, dia punya sonok tu. CV tak payah hafal lah kan. Tu awal-awal dah fikir tu. Dia tak ada ujian, santai lah. Orang dewasa macam tu kak. Memang nak lari daripada ujian. Dah dewasa pun nak lari ujian lagi. Padahal dia tahu kalau tak ada ujian tak meningkat. Kan? Kalau tak ada orang benci, tak faham makna sabar. Tapi tak suka lah orang benci-benci. Lah, kita kan nak sabar. Ujian tu kan bagus. Tapi kita tak suka yang susah-susah tu. Jadi kita macam budak-budak lagi lah. Ya Allah. Kan? Itu persediaan sambut Ramadan. Ini kita akan sambung muka surat 23 pada hukum puasa. Jadi disebut dalam kitab ni oleh pengarang kitab, hukum puasa ada 4. Tu kena ingat lah tu. Hukum puasa ada 4. Sebagaimana berikut. Yang pertamanya wajib. Kita nak tengok mapping dia. Yang keduanya sunat. Yang ketiganya makruh. Yang keempatnya haram. Itu 4 hukum. Wajib, sunat, makruh, haram. Ada 4 hukum puasa. Ada puasa wajib, ada puasa sunat, ada puasa makruh dan ada puasa haram. Jadi kita nak tengok puasa wajib dulu. Dia sebut di sini muka surat 23, puasa wajib pada 6 perkara. Maksudnya ada 6 jenis puasa wajib. 6 perkara tu maksud 6 jenis lah. 6 jenis puasa wajib. Yang pertamanya puasa Ramadan. Sebulan. Wajib puasa, tak puasa berdosa. Berdosa sampai kena hukum. Itu puasa wajib. Puasa Ramadan. Yang kedua, puasa qada. Qada ni puasa ganti. Ganti apa? Ganti Ramadan atau puasa-puasa wajib yang dia tak sempat buat. Kalau Ramadan tak puasa, kena qada. Itu maksud puasa qada. Ada orang dia buat nazar. Kemudian separuh hari letih buka puasa. Jadi puasa nazar tu wajib tu. Dia wajib selesaikan nanti. Hari ni dah buka puasa, esok kena puasa. Selesaikan puasa wajib. Itu puasa qada tu. Boleh. Kemudian puasa kafarah. Tebus. Kafarah ni tebus ni. Seperti kafarah zihar. Kafarah zihar. Zihar ni apa? Zihar ni memperumpamakan sang isteri dengan salah seorang mahramnya. Siapa ni? Suami tu lah. Suami tu. Contoh, suami berkata kepada isterinya, wajahmu sama seperti wajah ibuku. Ataupun dalam kitab kata, belakang badan kamu, dia cakap ke isteri dia, sama macam belakang badan kakak saya atau mak saya. Jadi hukum tu jatuh zihar. Zihar ni daripada perbuatan berbentuk lafaz yang keluar daripada mulut suami itu untuk talak isteri dia. Itu perbuatan orang Arab Jahiliah. Orang Arab Jahiliah ni dulu kalau dia dah tak nak isteri dia tu, dan dia tak nak isteri dia tu dikahwini oleh sesiapa pun, maka dia akan cakap pada isteri dia, kamu macam mak saya. Jadi tertalak isterinya dan isteri tak boleh kahwin dengan sesiapa. Itu perbuatan Arab Jahiliah dululah. Kemudian dia bawa masuk Islam. Dalam agama Islam kita ada perbuatan zihar tu. Perbuatan zihar tu samakan sang isteri dengan ibu, dengan niat untuk bukan untuk kemuliaan, bukan untuk puji kerana kemuliaan, tapi untuk sekadar menyamakan. Badan kau sama macam badan mak saya. Apa tujuan tu? Sebab dia tak nak isteri dia. Tapi kalau kemuliaan isteri, macam penghormatan dalam fatwa kita, Johor ke, Negeri Sembilan ke, KL ke, kalau menyamakan untuk memuliakan, boleh. Memuliakan awak cantik kan. Bukan sama macam mak dia, tapi kecantikan mak dia tu, mak dia cantik lah. Cantiknya awak ni.
Macam cantiknya mak saya. Itu kemuliaan, bukan untuk samakan hidung sama sebiji. Tu lain. Kan. Jadi zihar tu hukumnya berdosa, dosa besar. Jadi kalau ada orang terbuat zihar, dia kena pergi pejabat agama rujuk. Satu kes tu dia kata tangan lelaki tu pun suami dia gatal jugalah. Dia kata kedut tangan awak ni macam kedut tangan nenek saya. Dia cakap macam tu kat isteri dia. Jadi dia pun takut lah. Nak jadi zihar ke macam mana ni kan. Pergi rujuk ke jabat agama. Negeri Sembilan ke kes tu kan. Kes tu kat Johor, saya tak ingat. Kemudian pejabat agama kata tak jatuh zihar. Sebab niat dia tak silapnya bergurau. Bukan niat dia untuk berpisah. Jadi macam mana pun kena tanya pejabat agama lah. Pejabat agama akan putuskan macam mana. Tu dalam hal nikah kahwin tu macam tu. Apa pun pendapat ustaz ni kata tak cerai ke apa ke, akhirnya kena rujuk pejabat agama juga. Jadi daripada perbuatan zihar, boleh tak jatuh talak tu dengan syarat dia tebus zihar tu, ucapan tu. Itu panggil kafarah tu. Kafarah zihar tebus ucapan tu. Dengan 3. Yang pertamanya dia kena bebaskan hamba. Kalau tak ada hamba, maka dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut ni namanya puasa kafarah. Kafarah zihar tu. 2 bulan berturut-turut maksud 2 bulan berturut-turut. Hari ni puasa, esok puasa, lusa puasa. Dah sebulan puasa, masuk bulan kedua tu, hari pertama tak puasa. Tak larat. Dia kebatal semua, dia kena puasa balik 2 bulan. Itu jangan main-main lah. Maksudnya perbuatan tu berat. Puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa kafarah. Sama lah macam orang yang berhubungan suami isteri bulan Ramadan. Tengah siang Ramadan. Dia berhubungan suami isteri. Itu pun nanti kena puasa kafarah juga. 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia boleh beri makan kepada 60 orang miskin. Tapi yang kita nak cerita ni puasa kafarah tu. Puasa kafarah tu wajib hukumnya. Boleh. Okey. Kemudian puasa yang wajib yang keempat, puasa sebagai ganti daripada membayar dam. Dam ni denda. Dam ni istilah. Dam haji ataupun umrah. Dah buat satu perkara yang menyalahi wajib haji, maka kena dam kan. Jadi kalau tak boleh bayar kambing ke apa ke, dia adalah option dia tu puasa. Ini kalau pergi haji tahulah ni. Nak cerita nanti panjang. Kemudian puasa sebelum solat sunat istisqa. Solat sunat istisqa ni maksud apa? Memohon turun hujan. Kalau berlaku kemarau, kerajaan nak buat solat sunat istisqa. Jadi sebelum solat sunat istisqa, solat sunat minta hujan, disunatkan puasa. Dia akan jadi wajib kalau pemerintah memerintahkan puasa tu. Asalnya sunat. Tapi presiden kata, Perdana Menteri kata, mufti kata, semua wajib puasa. Semua mesti puasa. Maka ketika tu puasa tu jadi wajib. Sebab dah ada perintah. Asalnya sunat. Minta hujan. Dan sebenarnya macam tu. Solat sunat istisqa ni minta hujan, dia kena datang dalam keadaan yang lemah. Tak mampu. Kita kalau ditimpa bala yang sangat besar dalam kehidupan ni, kata ulama, munajat kepada Allah dalam keadaan yang sangat lemah. Maksudnya, ya Allah, tak berupaya, banyak puasa. Kalau ikut solat sunat, orang yang keluar solat sunat istisqa ni pakai baju yang lusuh kan. Muka pun kusut. Macam itulah. Tunjuk diri tu lemah nak dapat bantuan ni. Orang nak minta bantuan kerajaan pun tunjuk miskin. Ini kan nak minta bantuan Allah, takkan nak tunjuk besar. Kemudian puasa nazar. Puasa nazar iaitu seorang bernazar untuk berpuasa sunat. Puasa tu sunat tapi dia nazar, jadi wajib. Dia tak boleh nazar puasa Ramadan, tak jadi. Saya nazar nak puasa Ramadan penuh tahun ni. Apa cerita tu? Maksudnya tahun-tahun sebelum ni ada masalah tu, tak buat lah. Azam tahun ni azam nak nazar, tak jadi. Yang wajib kepada wajib tak jadi. Dia mesti nazar ni yang sunat atau yang harus. Jadi lah hal ni puasa tu sunat. Isnin Khamis kan. Jadi dia nazar bulan Syaban ni, nazar dia nak puasa sunat.
nazar nak puasa sunat, automatik puasa sunat jadi wajib. Wajib buat. Kena bayar, tu kira je hutang tu. Maka hukum puasanya menjadi wajib. Nanti belakang nanti dia ada sebutlah nanti tentang puasa nazar ni. Kemudian hukum yang kedua, puasa sunat. Puasa sunat ni ada tiga jenis. Ni kita nak kena ingat semua ni, sebab takut salah niat nanti. Puasa sunat pertama, puasa yang disunatkan setahun sekali saja, iaitu yang pertamanya puasa pada hari Arafah. Bagi orang yang tak pergi haji, tak pergi haji, hari Arafah tu, hari Arafah berapa bulan? 9 Zulhijjah kan. Kena puasa. Sebab hari tu hari barakah sangat. Jadi hari Arafah ni jangan tidur. Hari Arafah ni kena banyak munajat. Kata ulama, satu tempoh yang sangat mulia yang Allah Ta'ala bagi pada umat kita ni, umat Nabi Muhammad ni, pengampunan mutlak adalah ketika pada hari Arafah. Di saat orang berkumpul haji tu, berkumpul wukuf di Arafah tu diampunkan dosa, bersih. Orang yang jauh menumpang tu, ni kalau dia ada nama, ulama kita buat majlis ta'arif, tak silap saya istilah dia tu. Kita kat Malaysia, waktu yang sama dengan orang wukuf kat Mekah. Wukuf kat Mekah tu Zuhur kan. Wukuf tu kat Malaysia, dekat sana berdoa, kat sini pun berdoa. InsyaAllah dapat benda yang sama. Jadi waktu tu jangan tidur. Jadi biasanya wukuf dekat Mekah tengah hari, kita kat sini pukul 5 petang macam tu. Jadi pukul 5 tu dia berdoa, kita kena berdoa juga. InsyaAllah baiklah. Jangan tidur waktu tu. Tambah petang pula tu kan. Puasa hari-hari tu sunat puasa. Tak puasa boleh kan? Boleh, tapi terlepas ganjaran besar lah. Yang keduanya, puasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal. Puasa 6 sunat. Kemudian puasa Tasu'a 9 Muharram. Dan puasa Ashura 10 Muharram. Ini puasa-puasa sunat. Sunat, kalau kita biasa dengar puasa 10 Muharram je, 9 Muharram pun sunat juga buat. Itu puasa sekali setahun. Sebab tarikhnya pun sekali je setahun. Kemudian puasa yang disunatkan sebulan sekali. Ni ada beberapa. Dekat sini pertamanya puasa pada pertengahan bulan, hari putih, Yaumul Abyad. Puasa hari putih 13, 14, 15. Bulan apa ni? Bulan Islam. Bukan bulan Masihi kan? Hari ni berapa bulan? Bulan Syakban lah. Tak masuk lagi. Tapi dah 16 Mac. Maksudnya semalam puasa kan, dia bulan Islam. Jadi 13, 14, 15 bulan Islam. Setiap bulan itu puasa hari putih. Bagus untuk kesihatan. Kemudian puasa pada akhir bulan 28, 29, 30. 28, 29, 30. 3 hari sebelum habis. Jadi kiralah kalender tu. Kalau bulan tu 29 hari saja, 27, 28, 29. Boleh ambil kira begitu. Ataupun 29, 30, 28, 29, satu hari bulan. Satu bulan baru. Macam tu. Kalau kata Rejab hari tu 29 hari, 28, 29, 1 Syakban. Macam tu lah. Ada kata 27, 28, 29 ataupun 28, 29, 1. Itu puasa sunat setiap bulan. Sebulan sekali. Ada puasa yang disunatkan seminggu sekali. Contohnya puasa hari Isnin dan Khamis. Nak puasa dua-dua boleh, nak puasa satu je daripada dua tu pun boleh. Nak puasa Senin je. Atau puasa Khamis je, boleh. Atau puasa Isnin dan Khamis, lagi baik. Kemudian makruh. Ni puasa makruh. Jadi puasa makruh dekat sini, dia kata puasa pada hari Jumaat saja, atau Sabtu saja, atau hari Minggu, yang ni hari Ahad saja. Sebab dimakruhkan berpuasa pada hari Jumaat saja, hukumnya adalah makruh kerana dikhawatirkan dapat melemahkannya dalam mengerjakan amalan-amalan yang seharusnya dilakukan pada hari Jumaat. Jadi hari Jumaat ni hari beramal. Hari Jumaat kan hari raya. Tadi hari raya kita sambut dengan banyak amal, bukan banyak suka. Patutnya 1 Syawal tu banyak suka pula. Banyak beramal. Antara hari yang kita tak tidur malam, Syawal lah, 1 Syawal.
jangan tidur malam. Sebab malam tu nak merebut, kata ulama, keistimewaan Allah Ta'ala bagi keberkatan malam 1 Syawal ataupun malam hari raya lah, hari raya puasa ke, hari raya kurban ke, itu malam yang ulama kata kalau nak tidur pun tidur sekejap. Kan? Sebab malam tu banyak sangat barakah. Masuklah hari Jumaat pun. Hari Jumaat ni banyak beramal. Jadi hari yang banyak beramal, kalau badan lemah, tak dapat buat amal. Jadi sebab tu puasa Jumaat sahaja makruh hukum dia. Jadi nak buat macam mana? Ini dalil dia ni. Dalil ni berdasarkan hadis Nabi. Nabi sebut, janganlah kalian berpuasa pada hari Jumaat sahaja, kecuali jika kalian akan berpuasa juga pada hari sebelumnya atau hari setelahnya. Puasa pada hari Sabtu sahaja atau hari Minggu sahaja, hukumnya adalah makruh. Kerana orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu dan orang Nasrani mengagungkan hari Minggu, hari Ahad. Jadi tak boleh Sabtu saja pun tak boleh, sebab nanti menyerupai perbuatan orang Yahudi. Atau hari Ahad saja, nanti sama macam orang Nasrani. Jadi digabungkan, itu ada point tu kan, nak panah tu dia kata, lain halnya jika digabungkan dengan satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Misal puasa pada hari Sabtu dan hari Minggu berturut-turut. Hari ni puasa Sabtu, kalau dah puasa Sabtu, esok kena puasa Ahad. Kena puasa 2 hari berturut-turut. Hukumnya tidak makruh. Sebab dah hilang, nak sama macam orang Yahudi ke orang Nasrani tak sama lah. Sebab orang Yahudi satu je, kita 2. Jadi kalau Jumaat saja dengan Sabtu, apik-apik gitulah. Cuma dia ada perbahasan dia. Ini kalau bukan bulan yang disunatkan puasa sebulan tu. Macam contoh puasa bulan Rejab kan. Jadi puasa Rejab nak puasa Jumaat saja boleh tak? Boleh. Tapi kita niat puasa Rejab lah. Bukan puasa Jumaat sebab Jumaat. Kita puasa Jumaat saja sebab Rejab. Ni macam puasa 6 kan. Orang tanya, boleh ke puasa 6 Jumaat saja? Boleh. Sebab puasa 6 Syawal tu kita puasa sebab Syawal. Bukan sebab Jumaat semata-mata. Sebab Syawal. Jadi boleh puasa 6 Jumaat saja. Atau Sabtu saja. Atau Ahad saja. Cuma yang terbaik digabungkan. Lain kalau bulan lain. Zulqaidah kan. Tak ada apa-apa event pun. Syawal. Bukan Rejab. Bukan Syakban. Bukan. Jadi kena puasa 2-2-2. Boleh. Kemudian puasa yang keempat. Puasa yang haram dilakukan. Di sini ada 2 bahagian. Ada puasa tu haram dibuat tapi sah. Maksudnya dia buat sah, dapat dosa. Sah tapi dapat dosa. Yang keduanya, dah haram buat dan tak sah pula. Ini ada 2 jenis. Apa puasa haram buat tapi sah ni? Puasa seorang isteri tanpa izin suaminya. Ini puasa apa ni? Puasa sunat. Puasa Ramadan tak boleh lah, suami larang. Mana boleh? Awak kena dengar cakap saya, antara saya atau Tuhan. Lain macam suami dia tu. Tak boleh. Puasa sunat. Jadi isteri ni puasa sunat tanpa izin suami. Nak bagi tahu apa? Isteri ni punya duduk bawah suami. Puasa pun kena tanya suami. Besar tu kedudukan suami tu, bukan kecil. Walaupun kau sahabat sehidup semati, besar tu, tak sahabat sangat. Kan? Sampai puasa pun kena minta izin dulu. Kalau isteri puasa juga, hukumnya sah. Tapi tak dapat pahala. Rugilah. Rugi. Minta izin. Bang, saya nak puasa esok. Nak puasa apa? Puasa Isnin. Kan? Suami pun tanyalah, kenapa puasa Isnin? Jadi isteri pun jawab, saya belajar ni. Rasulullah lahir hari Senin, saya nak puasa. Kan? Nampak belajar lah isteri tu. Okey. Awak jangan buat sebab nafsu. Ada isteri puasa banyak sebab nak dapat tunjuk baik daripada suami kan. Itu nafsu. Awak tak tahu betapa letih saya puasa hari ni. Tu ada sebab tu bagi tahu tu. Awak tak puasa boleh lah. Isteri tu kan. Itu nak rendahkan suami tak boleh lah. Kan? Nak rendahkan orang lain saja tak boleh. Macam mana nak rendahkan suami? Tak boleh. Jadi maksudnya dalam hal puasa sunat isteri atau ibadah sunat isteri, maka kena tanya suami. Kenapa isteri tak boleh puasa tanpa izin puasa sunat tu? Sebab hak suami atas isteri adalah tubuh isteri tu. Jadi bila dia nak buat hubungan, kalau dia tiba-tiba isteri tu puasa, dia terkejut takkan dia nak suruh isteri tu batalkan puasa dia pula kan. Tapi hak suami ada pada tubuh, badan tubuh isteri tu ada pada suami tu.
Jadi suami tu lebih takut nanti dia terguris. Kan? Jadi kena jaga-jagalah. Maksudnya dalam hal ehwal hubungan suami isteri, tak boleh main faham, saya faham firasat ataupun apa ibadah, dia ada hal tolak ansur. Boleh. Besarlah kedudukan suami di sisi isteri. Haram dan sah. Yang kedua, haram dan tidak sah. Dalam puasa ni haram buat, tak sah pula tu. Maksudnya batal serta-merta. Kalau buat berdosa pula. Ada 5 jenis. Yang pertamanya puasa pada hari raya Aidilfitri, 1 Syawal. Orang kata jangan puasa, dia nak puasa tak? Kenapa nak puasa ni? Saya tak boleh, rindu sangat Ramadan ni. Lebih-lebih pula kan. Allah Ta'ala kata macam tu lah. Ada seorang dulu, saya teringat betul kisah tu. Sebab dia cerita dalam pengajian, ada orang, ada hajar tu, dia tak boleh masuk masjid sebab dia period kan. Dia ni kena duduk luar masjid. Cuma salah pihak masjid tu, dia belakang tempat duduk perempuan tu dia letak van jenazah kan. Jadi orang tu dia terasa hati lah kan. Dah tak boleh masuk masjid, belakang van jenazah pula. Lepas tu kursi tu letak dekat slipper-slipper pula kan. Jadi rasa saya datang nak mengaji ni, tempat ni macam tak memuliakan orang yang datang mengaji. Jadi terasa kan. Jadi dia komplain lah pada syekh mengajar tu. Kenapa buat macam ni? Niat saya baik datang mengaji. Patut dia muliakan, ni duduk kursi dekat slipper, belakang van jenazah. Terasa lah. Yalah, dari salah masjid tu, salah lah meletakkan kedudukan tu. Tapi tak boleh komplain tak dapat masuk masjid. Sebab yang larang masuk masjid ni bukan masjid, Allah. Jadi kita nak beramal, kalaupun kita nak beramal, semangat beramal tu kena sinkronis istilah dia. Kena selari dengan syariat. Saya ni semangat sangat ni. Puasalah 1 Syawal tu. Tak boleh. Syariat ni bukan kita punya. Kita nak masuk syurga bukan ikut kita. Kita masuk syurga ikut cara Allah. Sebab tu kena hati-hati. Semangat kita takkan mampu mengubah penilaian Allah. Semangat kita kena tundukkan di bawah syariat. Macam tu. Kemudian puasa pada hari raya Aidul Adha, 10 Zulhijjah. Ni samalah hari raya. 2 hari raya ni tak boleh puasa. Kan? Dalil dilarang berpuasa pada 2 hari raya di atas adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maksudnya di sini sesungguhnya Rasulullah SAW melarang berpuasa pada 2 hari raya, iaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Ni Nabi bagi tahu sendiri ni. Kena ikutlah Nabi. Cara Nabi. Di antara hikmah diharamkan puasa pada hari raya adalah kerana seluruh hamba pada saat itu sebagai tamu Allah. Itu subhanallah. Dan sebagai tetamu maka tidak pantas tak kala diundang dia dalam keadaan berpuasa. Ya Rab. Kan. Sebab tu hari-hari mendatang ni, hari-hari yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada kita, bukan hari yang kita pergi kepada dia. Faham ke cakap? Kita ni ibarat menunggu saja, kemudian dia datangkan hidangan-hidangan. Hari-hari yang berlalu, waktu-waktu tu macam hidangan-hidangan tu lah. Waktu-waktu barakah. Jadi kita ni menempuh hari-hari, maksudnya hari-hari yang datang kepada kita. Maka Allah Ta'ala datangkan kepada kita hari raya. Hadiahlah daripada Allah. Bila Allah Ta'ala datangkan hari raya, maka kena sambut dengan cara yang Allah Ta'ala nak. Maka jangan puasa. Kalau rindu sangat Ramadan, nak buat apa? Zikir. Hari raya tu, zikir memang kena buat banyak. Sebab tu tak boleh tidur. Ada ulama kata tu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Belakang ni ada lagi tu kan. 450 kali. Banyak tu. Pening nak kira. Dah kira 100, hilang pula nombor tu. Kena buat balik. Kemudian puasa pada hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Tak boleh juga puasa pada hari tersebut. Dalilnya daripada riwayat sahabat Allah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya hari tasyrik adalah hari untuk makan dan minum dan solat. Maka janganlah ada satu pun daripada kalian yang berpuasa. Nabi sini beritahu ni. Jadi hari tasyrik ni hari makan, minum, solat. Puasa pada setelah pertengahan bulan Sya'ban. Ni perbahasan nanti ada detail. Bermula daripada 16 Sya'ban sampai akhir bulan.
Ini bulan Syakban lah ni. 16 Syakban sampai hujung 30 tu ulama sebut haram puasa. Tapi ada perbahasan dia. Haram puasa. 16, 17, 18 sampai 30 bulan Syakban. Haram puasa. Nanti dia sebut belakang ni. Kenapa dia haram puasa? Antara sebabnya orang tu tak puasa daripada awal. 1 Syakban, jadi dia tak boleh puasa 16, 17, 18 tu. Nanti dia detailkan nanti. Kemudian puasa pada hari Syak. Hari Syak ni hari 30 Syakban. Yang dimaksudkan hari Syak di sini adalah hari sebahagian umat Islam melihat anak bulan, hilal. Hilal ni bulan sabit. Tapi masih diragukan atau yang melihat termasuk orang-orang yang tidak diterima kesaksiannya di hadapan hakim seperti anak kecil dan perempuan. Jadi confused. Hari tengok anak bulan tu tak boleh puasa sebab takut salah. Tersalah. Takut hari tu dah masuk Ramadan ke belum Ramadan, tak dapat kepastian. Jadi hari Syak tak boleh puasa. Itulah kesimpulan dia. Belakang ni tidak good. Ni puasa. Berpuasa pada pertengahan bulan Syakban. Pertengahan ni mula pada 16 lah. 16. Rasulullah SAW bersabda di sini, maksudnya jika telah masuk pertengahan bulan Syakban, maka janganlah kalian berpuasa, tunggulah sampai masuk ke bulan Ramadan. Dalam hadis yang kedua, barang siapa berpuasa pada hari Syak, hari Syak ni hari ke-30, maka dia telah menentang syariat Abul Qasim, yakni syariat Rasulullah SAW. Jadi ada dua, satu pertengahan bulan Ramadan, bulan Syakban sampai hujung Syakban, yang keduanya hari Syak. Ni 2 hari tak boleh puasa. Berpuasa setelah pertengahan bulan Syakban pada hari Syak hukumnya adalah haram dan tidak sah, kecuali pada 3 sebab, pada 3 masalah. Maka hukumnya boleh dan sah. Asalnya haram dan tak boleh, tak sah. Tapi dalam 3 keadaan ni boleh. Ini cerita tentang apa ni? 16, mula daripada 16 Syakban sampai 30 tu. Okey. 16 sampai 30 tu boleh puasa dan sah puasanya kalau yang pertamanya jika berpuasa wajib, seperti puasa qada, bayar hutang puasa fardu atau sunat atau kafarah. Ni dia Ramadan tahun lepas tak habis lagi qada, jadi dah sampai bulan Syakban baru puasan, tak habis lagi qada ni. Tengok buku rekod tu, tak habis lagi. Jadi dia boleh puasa 16, 17, 18 tu boleh. Kalau dia tak sempat qada sebelum, jadi mula 16 Syakban tu boleh puasa. Maksud sah lah kalau nak puasa pada tengah bulan Syakban tu. Puasa yang kedua, jika mempunyai rutinitas, rutin lah tu, kebiasaan berpuasa. Seperti orang yang terbiasa berpuasa pada hari Isnin dan Khamis, maka boleh baginya setelah pertengahan bulan Syakban untuk dia berpuasa. Jadi tengah bulan Syakban 16, 17 tu asal tak boleh puasa. Tapi dia dah biasa buat Isnin Khamis. Jadi Isnin Khamis bila dah masuk 16 sampai hujung tu bolehlah dia teruskan puasa yang dia jadikan sebagai rutin. Kalau tak pernah buat, tak boleh. Kan dah sampai 16 Syakban tu baru teringin nak buat puasa Isnin Khamis. Tak boleh. Tu tak jadi adat. Adat ni nak kira macam mana? Sebelum 16 tu. 15 sebelum tu pernah buat sekali. Boleh kira lah tu. Boleh jadi. Kan. Maksudnya minggu depan tu dah pertengahan Syakban, minggu ni baru nak puasa Isnin Khamis, boleh? Jadi masuk 16 tu dia kira adat lah tu, dah buat. Nak teruskan yang dia buat sebelum Syakban, tengah Syakban, sambung. Faham ke cakap ni? Kan? Macam pening-pening. Boleh, itu dah boleh. Tapi kalau dia baru nak mula pertengahan, tak boleh. Sebab tak dijadikan adat. Adat ni mesti ada sebelum. Itu jenis yang kedua, puasa rutin. Jenis yang ketiga, puasa yang boleh bersambung 16 Ramadan ke seterusnya tu, jika puasanya bersambung daripada tanggal 15 Syakban, maka boleh baginya berpuasa pada tanggal 16 Syakban dan seterusnya. Apabila terputus tidak berpuasa dalam hari tersebut, maka tidak boleh berpuasa lagi pada hari berikutnya. Jadi 15 dia puasa. Itu dia sambung. Allah. Jadi 16 ni mula 16 Syakban ni tak boleh puasa kan? Asalnya sampailah ke hujung ni. Tapi dia puasa 15 Syakban.
Boleh tak 15? Boleh. Kalau dia puasa 15, dia nak sambung 16 boleh tak? Boleh. Dengan syarat 16 ni 15 start dulu. 16 puasa, 17 puasa, 18 puasa, 19 tak puasa. 19 tak puasa. Bila 19 tak puasa, 20 tak boleh puasa. Terputus. Terputus. Jadi bila terputus tak boleh buat lah. Tak boleh buat. Sampai 18 je lah puasa dia. Jadi orang yang nak buat sampai 30 tu jangan putus-putus lah. Boleh. Okey. Kemudian disebut muka surat 28, kesimpulan keadaan dan hukum berpuasa pada hari Syak sebagaimana berikut. Hari Syak ni 30 ada 30. Hari ke-30 bulan Sya'ban. Yang pertamanya, jika yakin dengan kebenaran khabar daripada seseorang yang mengatakan bahawa besok adalah bulan Ramadan, maka hukumnya adalah wajib baginya untuk niat puasa Ramadan dan wajib baginya untuk berpuasa, dan hukum puasanya adalah sah meskipun keesokan harinya tidak terbukti bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Jadi ada orang kata esok Ramadan. Orang tu dipercayai pula esok Ramadan. Maka yakinlah kita. Dapat berita dulu kan dapat daripada TV kan. Tak tengok orang bagi tahu kita esok Ramadan. Maka kita pun wajiblah niat puasa sebab kita orang tu kita percaya. Orang yang dipercayai. Jadi kita niat. Jadi pada dia kata ni, jika yakin kebenaran dari seseorang maka wajib niat puasa Ramadan. Jadi besok bukan Ramadan. Maka dimaafkan. Kan? Yang kedua, jika memiliki perkiraan yang kuat. Perkiraan ni maksud sangkaan lah. Sangkaan yang kuat atas kebenaran khabar daripada seseorang yang mengatakan bahawa esok adalah bulan Ramadan. Orang tu kita percaya dengan sangkaan, bukan dengan yakin. Maksudnya ya dah ni. Kan? Dia tak confirm sangat, tak 100% tapi 90% lah. Ya dah ni. Bahawa esok adalah bulan Ramadan, maka hukumnya adalah sah untuk niat berpuasa Ramadan, dan hukum puasanya adalah sah jika pada malam harinya terbukti telah masuk bulan Ramadan. Dan jika tidak terbukti, maka tidak sah puasanya. Ya, kalau tak masuk bulan Ramadan, tak sah lah puasanya. Yang ketiga, jika ragu dengan kebenaran daripada seseorang yang mengatakan bahawa esok adalah bulan Ramadan, maka baginya hukumnya adalah haram untuk niat berpuasa Ramadan dan haram baginya untuk berpuasa, dan hukum puasanya adalah tidak sah meskipun esok hari ini terbukti bulan Ramadan, kerana hal ini dikarenakan tak kala dia niat puasa di malam harinya tidak terdapat keyakinan dalam hatinya bahawa esok telah masuk bulan Ramadan. Ini orang yang dia duduk dekat negara barat, lepas tu dapat berita kata rasa ni, banyak rasa tu, esok ni Ramadan ni. Nampak sangat tak confident dia tu. Jadi apa perbuatan dia? Haram dia niat puasa Ramadan. Sebab rasa dia ragu-ragu, ya ke tidak. Tiba-tiba esok Ramadan sungguh. Dia tak niat malam tadi. Jadi macam mana hukum dia tu? Jadi hari tu dia tidak berpuasa. Kena qada semula. Tapi bukan salah dia. Tak apalah, nak macam mana rezeki dia lah tu. Boleh. Jadi kita dekat Malaysia ni ceritanya dapat berita tu daripada pejabat mufti bagi tahu kat TV, raja-raja, penyimpan mohon apa semua, esok puasa, wajib puasa. Wajib niat puasa, wajib puasa. Kita tak ada masalah sangatlah tentang hari Syak ni. Kemudian faedah kedua muka surat 29. Hukum menyebut lafaz Ramadan. Masya-Allah. Apa maksud dia ni? Menyebut Ramadan tanpa ditambah dengan lafaz bulan. Boleh ke tidak? Nak cerita tu. Nak sebut Ramadan saja. Kita ni dah masuk Ramadan ni. Kita tak sebut pun dah masuk bulan Ramadan. Ulama' ni punya bahas sampai detail. Sebab ni ada kaitan dengan adab dengan Tuhan. Jadi kalau adab dengan Tuhan ni kena bahas elok-elok lah. Kita tak nak nampak baik depan manusia, buruk di depan Tuhan. Jadi kena bahas halus-halus. Jadi boleh tak sebut Ramadan tanpa bulan? Dia sebut di sini. Menyebut Ramadan tanpa ditambah dengan lafaz bulan. Kalau bahasa Arab apa? Syahrul lah.
Syahrul Ramadan. Disebut Ramadan yang tak sebut Syahrul tu. Hukumnya adalah tidak makruh menurut pendapat yang kuat. Bolehlah sebut Ramadan. Kan? Sedangkan sebahagian ulama mengatakan bahawa hukumnya adalah makruh. Makruh sebut Ramadan saja. Ramadan nak sampai dah kan? Makruh hukumnya. Setengah ulama kata begitu. Setengah ulama kata tak apa. Setengah ulama kata makruh. Kerana diriwayatkan. Kenapa sebut makruh? Bahawa lafaz Ramadan merupakan nama daripada nama-nama Allah. Ramadan tu nama Allah. Jadi tak boleh panggil begitu saja tanpa hormat lah. Berdasarkan sabda Rasulullah dalam ayat ni, hadis riwayat Baihaqi, janganlah kalian mengatakan telah datang Ramadan. Maka ketahuilah sesungguhnya Ramadan adalah daripada nama-nama Allah. Akan tetapi katakanlah telah datang bulan Ramadan, Syahrul Ramadan. Jadi kita nak berhati-hati dalam ucapan kita, kita sebutlah Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Berhati-hatilah. Takut-takut terpanggil nama Tuhan, tidak ada adab dengan Tuhan. Dalam kehidupan ni, berhalus dengan bahasa tu satu kebaikan kan. Orang puji kalau kita ada bahasa yang lembut kan. Tertib darjat keutamaan bulan Hijrah. Subhanallah. Ini nak cerita tentang dalam agama kita ni, bulan apa yang paling mulia? Yang pertama bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ni kemuliaan ni telah yang pertama. Yang kedua bulan Muharram. Satu Muharram tu kena semangat sikit lah tahun baru. Amal kena banyak. Permulaan, ulama selalu sebut, kalau permulaan itu baik, insya-Allah pengakhirannya baik. Kalau permulaan tu dah cerai. Lemau kan. Kalau permulaan tu dah lembik dah, itu takut penghujung pun tak baik lah. Student yang berjaya tu, yang daripada awal bersungguh-sungguh menghafal kan, belajar, datang kelas, daripada awal dah malam-malam ponting-ponting, susah lah. Sikit-sikit COVID. Padahal dia memang malas. COVID saja. Yang ketiga bulan Rejab. Dia dah terlepas dah ni. Bulan Rejab ni jangan rehat banyak. Amal banyak. Rejab kan bulan istighfar. Kemudian bulan Zulhijjah, bulan haji. Kemudian bulan Zulqaidah setelah haji tu. Kemudian bulan Syaban, ni bulan dia. Ni dalam ranking ke-6 ni tinggi ke ni. Kan? Jadi bulan Syaban ni bulan selawat. Ayat selawat apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Diturunkan di bulan Syaban. Jadi bila turun bulan Syaban, maksudnya bulan Syaban bulan selawat. Kena banyak selawat banding biasa. Boleh. Dan bulan-bulan yang lainnya. Bulan-bulan yang lainnya. Bulan-bulan lain tu bulan-bulan lain lah. Apa lagi selain bulan Safar? Bulan apa tu, bulan apa? Dan bulan-bulan lain. Okey, kemudian keutamaan beberapa waktu. Tadi bulan, ini masa. Masa secara khusus. Para salafus soleh berkata, waktu paling mulianya bulan dalam masa setahun adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan paling mulia di sisi Allah, di sisi agama kita. Banyak amal lah. Paling mulianya malam dalam masa satu tahun adalah malam Lailatul Qadar. Paling mulianya malam Lailatul Qadar. Tak tahu malam yang mana. Jadi bulan puasa tu kena banyak amal. Jangan tidur banyak. Lailatul Qadar tu yang mana tu? Hari yang mana? 27, 26, 25? Tak tahu. Jadi malam-malam tu kena banyak beramal. Malam yang kedua terbaik dia tak sebut ni. Malam yang kedua terbaik malam Nisfu Sya'ban. Kedua terbaik. Ada yang kata malam kedua terbaik malam Hari Raya. Jadi ranking tu tak tahu. Yang penting semua mulia tu. Kan? Malam Hari Raya diturunkan rahmat daripada Ramadan tu. Raya tu raya Syawal. Paling mulianya hari dalam masa setahun adalah hari Arafah. Sebab hari ni hari Allah Ta'ala beri pengampunan mutlak. Siapa pun yang datang, Allah Ta'ala hidupkan pada hari itu, kumpul dekat wukuf, apa pun dosa dia diampunkan. Orang pergi haji, balik kena rasa diampunkan Allah. Jadi maksudnya jangan kenang-kenang dosa yang lalu. Kalau dah pergi haji tu, tahun tu, dah pergi masuk Arafah tu, keluar dengan rasa seronok. Terima kasih Allah, kau ampunkan aku. Tapi jangan rasa mulia daripada orang pula. Hubungan dengan Tuhan. Sama bulan Ramadan. Habis Ramadan kena rasa terima kasih Allah, kau dah lepaskan aku daripada api neraka.
Sebab janji Allah, siapa lepas Ramadan 30 hari puasa, amal, qiyamul lail, insya-Allah lepas kaya. Jadi keluar Ramadan seronok. Satu Syawal tu makan senyum saja. Bukan sebab makan, sebab selamat daripada neraka. Seronok tu. Jadi jangan tengok orang lain neraka pula. Terpayah lah. Saya syurga dah ni. Lain macam lah tu nak bagi tahu kat orang. Semua orang keluar Ramadan syurga. Tak payah sebut lah. Kemudian paling mulianya hari dalam seminggu itu adalah hari Jumaat. Jadi jangan pandang Jumaat ni macam hari-hari yang biasa kan. Setiap minggu ada Jumaat. Setiap minggu lah kita raya sebenarnya. Hari mulia. Asal masuk Jumaat je kena suka. Asal masuk Jumaat kena suka. Masuk je Sabtu, tak sabar-sabar masuk Jumaat nanti. Macam tu. Subhanallah. Jadi jangan, sebenarnya tak payah tunggu Ramadan nak beramal. Kan? Saya tahu ni azam Ramadan paling baik. Tak payah tunggu Ramadan, takut tak sampai. Jumaat tu, Jumaat. Tanda-tanda masuknya bulan Ramadan. Ni fiqah sikit lah. Sepatutnya kalau orang yang tengok anak bulan, wajib lah belajar bab ni. Kita ni sunat lah. Tanda masuknya bulan Ramadan terbagi menjadi dua bahagian. Tanda yang digunakan untuk seluruh umat Islam, wajib bagi seluruh umat Islam untuk berpuasa. Yang ni telah sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Telah sempurna Sya'ban 30 hari. Macam mana nak tahu telah sempurna Sya'ban tu? Ada dua. Satu ikut kalender, yang kedua ikut anak bulan. Jadi kita yang tak ada terlibat dengan susun kalender dan tak terlibat tengok anak bulan, kita tengok siapa yang tengok kalender dan tengok anak bulan tu. Penyimpan mohon besar tu lah. Daripada pejabat mufti ke apa, kita tunggu je. Yang kedua, dalilnya apa? Berpuasalah kalian tak kala melihat hilal bulan Ramadan, dan berhentilah berpuasa ketika melihat bulan Syawal. Hilal bulan Syawal. Hilal tu anak bulan. Dan jika tidak ternampak bagi kalian hilal bulan Ramadan, maka sempurnakanlah jumlah hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian, terlihatnya hilal bulan Ramadan seseorang yang memiliki sifat adil, syahadah. Iaitu seorang laki-laki yang baligh, berakal dan bukan orang yang fasik. Dan hal tersebut telah dilaporkan kepada hakim dan hakim telah menerima kesaksiannya, maka wajib bagi yang tidak melihat hilal daripada umat Islam yang tinggal atau berada di negara tersebut untuk berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis berikut. Sepatutnya orang nak puasa, semua orang kena tengok anak bulan. Yakin. Tapi tak semua ada kemahiran, ada alat nak tengok anak bulan tu. Jadi kita kena bergantung kepada orang yang ada alat dan ada kepakaran tu. Sepatutnya kita kena semua tengok anak bulan. Tapi kita tak ada kepakaran, tak ada alat. Jadi kita serahkan kepada wakil kita. Patut kifayah lah. Wakil ni akan tengok anak bulan dengan kepakaran dia. Kemudian wakil ni beritahu dekat hakim. Hakim ni beritahu kat kita. Jadi kita wajib puasa. Jadi kena ada orang tu. Yang pakar, ada alat. Dan orang itu, dia sebut tu ni, memiliki sifat adil. Adil ni maksudnya dia adalah orang yang dipercayai. Yang ini orangnya baligh, orangnya laki-laki, baligh, berakal dan bukan orang fasik. Orang fasik ni apa? Yang buat dosa berterusan. Atau buat dosa kecil berterusan, atau buat dosa besar, tak taubat-taubat. Na'udzubillah. Okey, ini untuk pengetahuan lah. Boleh baca lah tu dalil tu dah. Kemudian muka surat 32, 5 minit. Masuknya bulan Ramadan. Masuknya bulan Ramadan terjadi hanya dengan kesaksian satu orang yang bersifat adil. Jadi bulan Ramadan ni kita boleh kata masuk satu Ramadan tu sebab ada orang bagi tahu je. Dan orang tu mesti orang yang adil. Kita kata adil tadi tak ada dosa, tak fasik lah, tak melakukan dosa berterusan, kemudian dia baligh, berakal gitu. Begitu juga hukum yang berkaitan dengan ibadah Ramadan. Seperti solat tarawih. Selagi tak masuk Ramadan tak boleh solat tarawih. Saya nak praktikal dulu lah, bulan Sya'ban ni solat tarawih. Tak boleh lah, tak sampai lagi. Umrah di bulan Ramadan, i'tikaf di bulan Ramadan. Kan sunat i'tikaf kan bulan Ramadan dengan niat khusus kan. Jadi nak buat dulu untuk niat bulan Ramadan. Praktikal tak boleh. Kena tunggu bulan Ramadan masuk dulu. Kemudian solat sunat witir secara berjemaah. Itu perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah Ramadan lah. Ni semua ada bab dia khusus dalam buku ni. Detail buku ni.
Lain halnya dengan keluarnya bulan Ramadan atau bulan lain selain bulan Ramadan, maka harus dengan kesaksian 2 orang, tidak cukup dengan 1 orang. Kalau bulan Ramadan ni cukup seorang bagi, esok Ramadan, saya dah tengok dah, ilmu saya, kepakaran saya, alat saya, esok Ramadan. Tapi kalau bulan nak keluar daripada bulan Ramadan, kena ada 2 orang. Nak masuk seorang, nak keluar 2 orang. Sebab nak masuk ni cepat-cepat masuk, seorang pun cukup. Tapi kalau nak keluar takut terlepas kan. Kita nak keluar Ramadan ni bukan keluar shopping mall, kita nak keluar daripada pahala gedung. Jadi kalau boleh keluar biar lambat, memang pasti betul dah habis. Jadi kena datangkan 2 orang. Tu syarat. Lain halnya dengan hukum yang tidak berkaitan dengan hukum puasa Ramadan. Kewajipan membayar hutang yang ditaklikkan, digantungkan dengan hari pertama di bulan Ramadan, maka harus dengan kesaksian 2 orang yang bersifat adil, tidak cukup dengan kesaksian atau kesaksian 1 orang yang adil, kecuali jika masalah tersebut berhubungan dengan orang yang melihat hilal, maka kesaksiannya cukup hanya dengan 1 orang saja. Contoh di sini, Zaid berhutang duit kepada Umar sebanyak 1 juta rupiah. Rupiah lah, Syekh ni Indonesia. Dan Zaid berjanji kepada Umar bahawa hutangnya akan dibayar pada tanggal 1 Ramadan. Kemudian terdapat 1 orang yang menyaksikan hilal bulan Ramadan. Ada seorang kata dah masuk dah bulan Ramadan. Maka dalam masalah ini tidak wajib bagi Zaid untuk membayar hutangnya pada tanggal 1 Ramadan tersebut. Akan tetapi boleh ditunda sampai tanggal 2 Ramadan, kerana yang melihat hilal bulan Ramadan hanya 1 orang sahaja. Lain halnya jika orang yang menyaksikan hilal bulan Ramadan tersebut adalah Zaid, maka wajib baginya untuk membayar hutangnya pada tanggal 1. Kita nak masuk puasa Ramadan, cukup seorang saksi. Tapi kalau kita nak bayar hutang 1 Ramadan, kena 2 orang saksi. Itu syarat dia lah. Kenapa? Sebab ni dalam hal bukan berkaitan dengan puasa ni, dia berkaitan dengan hal hutang. Jadi dalam hal hutang dia berat lagi, kena ada 2 orang saksi, betul-betul confirm. Sebab takut-takut dia, orang yang bagi duit tu kata, kita pakat lah bagi tahu dekat orang tu Ramadan dah sampai. Dia nak ada percubaan menipu masa kan. Jadi kalau ada percubaan tu, jadi tak boleh lah pakat seorang, kena cari seorang lagi. Sebab ni hal hutang nak bayar, takut dia cepatkan masa. Oh ya ke dah masuk Ramadan ke? Kita pun ni dulu-dulu punya kes lah ni. Sekarang tak berlaku lah. Sekarang ada kalender. Nak menipu pun ada Facebook kan. Boleh. Wallahualam. Itulah tu lah. Ni dah masuk kat sini ni, dah masuk bab hukum ni, cerita tentang tengok anak bulan masuk Ramadan. Orang yang belajar tengok anak bulan yang dipertanggungjawabkan bahagian mencerap anak bulan kan. Dia wajib belajar bab ni. Kita ni dengar-dengar je lah, pening-pening pun tak apa. Tapi asalnya setiap orang kena tengok anak bulan. Tapi sebab tak mampu, tak pakar, tak ada alat, maka serahkan kepada yang alim. Wallahu a'lam. Habis dekat situ. Ada soalan? Tidak ada soalan. Tak habis lagi bab anak bulan ni, nanti panjang lagi. Pening nanti panjang lagi. Jadi wallahu a'lam. Pada tuan-tuan yang belum dapatkan kitab, boleh tempah pada Ustaz Fahmi. Bukunya harganya 30 kan? RM30. Kalau ada duit lebih, boleh beli lebih untuk ahli keluarga kan. Ni buku ni bagus ni buat rujukan. Patutnya seorang simpan 1 kan. Anak ada 10, beli 10 lah. Sebab ni nak buat masa depan ni amal ni kan. Kalau ada duit lebih lagi kan, boleh infak, beli lebih sikit, nanti serah kat Ustaz Fahmi untuk Ustaz Fahmi bagi pada penuntut ilmu kan. Jadi orang tu nanti dia belajar dengan ilmu yang kita ada sumbang lah. Kemudian dia beramal dengan ilmu yang kita ada sumbang juga. Jadi amal dia, ilmu dia, kita dapat pahala. Tu senang lah tu, nak dapat pahala banyak ni. Infak kitab pada penuntut ilmu. Semuanya boleh bagi pada Ustaz Fahmi. RM30. Tak masuk pos kan. Allahualam. Terima kasih tuan-tuan puan-puan semua. Tak sempatlah nak tengok soalan dalam ni ke apa kata. Nanti kita jawab kemudian. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah alamin.